iaitu apabila negara-negara yang berkuasa besar ni berperang. Yang tengah duk ingat lah ni dalam berita, kita tengok seperti Rusia berperang dengan Ukraine. Jadi apakah pendirian kita sebagai seorang Muslim? Jadi dipersilakan sahibus samahah untuk memberi penerangan dan jawapan yang jelas, insyaAllah. Terima kasih. Tuan-tuan sokong Ukraine ke Rusia? Apa persamaan Ukraine dengan Perlis? Ramai orang tak pasang dah. Bendera dia sama, cuma kita kuning di atas, biru di bawah, dia biru di atas, kuning di bawah. Tapi Rusia bukan serang kita lah. Jadi bendera Ukraine tu sama dengan bendera Perlis. Kalau terkalih ya, sebab tu siapa yang duk gantung bendera tu bila terkalih, jadi Ukraine lah. Nampak kat Rusia dia bom lah. Apa pendirian kita? Orang Islam kadang-kadang tak fikir. Dia duk fikir bila bola sepak lawan dia nak sokong mana. Kalau orang kafir sama kafir berperang, adakah patut kita ada pendirian nak sokong mana-mana sedangkan dua-duanya bukan Islam? Boleh ada pendirian? Okey, kita tengok Quran. Sebelum kita nak bincang Ukraine ke ataupun Rusia, kita tengok Quran kata apa. Pada zaman Nabi SAW, semasa Nabi di peringkat Mekah, pada zaman tu ada dua kuasa besar yang berdekatan, yang terkenal dengan orang Arab. Apa dia? Rom dan Parsi. Rom, agama dia apa? Kristian. Parsi, agama dia Majusi, dia sembah api. Kristian ni dia dekat sikit lah dengan orang Islam. Sebab tu kita ada makanan ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, dan makanan ahlul kitab halal kepada kamu. Sebab apa? Sebab asas dia banyak sama. Cuma dia menolak Nabi Muhammad dan dia ada isu tentang syirik. Tapi ahlul kitab lebih dekat. Bila Rom berperang dengan Parsi, asalnya orang-orang Quraisy ni dia tak peduli sangat benda ni. Tapi oleh kerana mereka duk hadapi Nabi ni, mereka kata kat Nabi, Rom perang dengan Parsi, menang Parsi, kalah Rom. Parsi tadi apa? Agama apa? Majusi, sembah api. Sama dengan geng berhala lah. Kata geng Quraisy kepada orang Islam, hampa tu lebih kurang Rom lah, hampa percaya kitab Kristian. Ni kalah dah geng hampa, tak lama lagi hampa pula kalah. Geng kami menang. Geng dia apa dah? Majusi. Allah kata apa? Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wallahul azizur rahim. Ghulibatir Rum, telah ditewas Rum, fi adnal ard, pada bumi yang paling rendah. Dulu dia rasa bumi paling adna, bumi yang paling dekat. Adna tu dekat pun boleh, rendah pun boleh. Tapi kata kata Abdul Majid Zindani, sebenarnya Rom berperang tu di kawasan Palestin Laut Mati tu memang bumi yang paling rendah. Dulu orang tak tahu, sekarang orang tahulah bila teknologi ni. Buka bumi yang paling rendah daripada paras laut.
Rom dikalahkan pada bumi yang paling rendah. Mereka selepas dikalahkan akan menang kembali. Oh, Quran turun, orang Islam seronok. Fi bid'i sinin, sekitar 89 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Bagi Allah itu urusan sebelum dan selepas. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, pada hari itu orang mukminun bergembira. Binasrillah, dengan kemenangan Allah. Yang suruh man yasha, dia menolong siapa kehendaki. Pasal apa orang mukminun bergembira? Bukan orang Islam yang menang. Siapa yang menang? Rom. Pasal apa orang Islam menang? Dibandingkan Rom dengan Parsi, eloklah Rom. Walaupun akhirnya orang Islam pun perang dengan Rom juga dan tewaskan kerajaan Rom. Tapi pemimpin Rom sekurang-kurangnya dapat surat Nabi. Dia bertanya panjang. Ada yang hadiah kepada Nabi, sebab ada yang simpan surat Nabi, sebab dia tahu tentang hubungan tu. Maksudnya apa? Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih lagi dalam keadaan rakyat yang ditindas di Mekah, belum ada kerajaan pun telah membuat pendirian politik bagi perbalahan di peringkat antara bangsa. Bila kuasa-kuasa besar bertarung, kita tentu tak masuk campur, apatah lagi orang Islam zaman lemah. Tapi kita akan bersama perasaan kita dengan mana yang kurang mudarat kepada kita. Jadi orang Islam nak kena tengok lah. Rusia lawan dengan Amerika, yang mana kurang mudarat? Ataupun mereka ni memang patut lawan, kalau tidak mereka duduk bunuh kita. Double standard Amerika. Kena Ukraine, rambut perang, mata biru, dia kata tak patut mati, tak patut terbunuh. Ini bukan Iraq. Maksudnya kalau Iraq tak apalah. Ini bukan Syria. Cuba tengok sikap double standard mereka. Semua bangsa-bangsa bersatu, keluar kenyataan pantah Rusia, buat sekatan pada dia. Kenapa Rusia serang Ukraine? Saya bukan sokong Rusia ataupun Ukraine. Kerana dia kata Ukraine mengancam dia, jirannya mengancam dia, duduk tepi dia. Amerika kata tak patut. Apa bukti? Macam-macam. Padahal Ukraine buat perjanjian dengan NATO, nak buat perjanjian dengan NATO, dan ada apa lagi dalam negara tu. Nak dibandingkan Amerika yang serang Iraq dulu. Iraq punya jauh daripada negara dia, kerana menuduh kononnya ada senjata yang pemusnah. Apa bukti Amerika? Ketika itu dunia tak buat pun kepungan kepada bank Amerika, dan dia musnahkan, dia pembunuh Saddam Hussein. Mereka menghancurkan kerajaan Iraq sampai sekarang. Demikian Amerika masuk beberapa banyak negara sebelum pada itu. Bermaharaja rela Amerika ni. Orang tak tanya dia, patut dia dikepung ekonomi dia, patut dia dikepung bank dia. Dia pula bagi tahu tak patut Rusia masuk ke negara orang. Bukan saya kata patut, tapi hang tu apa beza? Hang lagi banyak, kau lagi penjenayah besar. Kita jangan terpengaruh sangat dengan kempen mereka ni. Dua-dua ni, kawan ni punya jenayah memang ada, tapi yang ni kalau tak dicabar langsung, memang dia akan naik kepala. Kalau dia tak ada Ukraine ni, dia duk fikir nak buang mana. Maka sebab itu bukan soal kita sokong Rusia ataupun Amerika, tapi kita kena melihat percaturan ini sejauh mana menguntung dan merugikan dunia Islam. Itu memerlukan kajian, dan kita tak boleh biar satu kuasa besar yang terlalu selesa sehingga membuli orang lain. Dan kadang-kadang bila ada cabaran tu bukan kita suka, sekurang-kurangnya dia kena tahu juga apa perasaan apabila masuk negara orang.
apa penilaian kau? Okay, terima kasih.